Saya fikir macam hilang lencana ni aku kena dibuang ataupun akan dapat surat warning dari HR, something yang buruk bakal berlaku. And ketika tu saya dah blank dah tak tahu nak buat apa. Saya fikir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Dalam episod kali ni, saya nak kongsikan dengan anda pengalaman saya hilangkan lencana tempat kerja saya. Dekat Jepun ni, kalau anda follow episod-episod sebelum ni, anda tahu yang saya bekerja di sebuah syarikat yang diberi nama Matseda Sangyo. Dan syarikat saya tu bukanlah syarikat yang kecil-kecil. Dia ada banyak cawangan boleh kata dekat negara-negara besar macam China, lepas tu US, Indonesia. Dia memang dah ada cawangan dekat sana. Memang establish gila lah. So bila company tu establish, dia ada uniform dia tersendiri, which is sebenarnya uniform dekat Jepun ni kita just pakai kemeja dengan coat, lepas tu ada lencana yang kita kena pakai. Biasanya lencana ni kalau kita nampak orang lelaki pakai coat dan ada lencana dekat Jepun ni, biasanya dia bekerja sebagai ahli politik ataupun lawyer, peguam sahajalah. Tapi untuk company yang besar, mereka pun ada lencana sebagai lambang yang dia macam ada proud lah, dia macam ada pride. Kalau dekat Malaysia ni jarang kita jumpa orang yang ada pride, dia bekerja sebagai sekian, kecuali dia duduk dalam bidang oil and gas lah, ONG kan. Oh, kau kerja mana? Oh, aku kerja Petronas. Oh, kan. Dia macam ada wow, dia ada pride dia lah. Tapi kalau macam kita tanya orang, kau kerja mana? Aku kerja Mona Lisa. Mona Lisa kerja apa tu kan? Dia macam tu lah. Orang kita macam segan nak bagi tahu dia kerja apa kalau dia bukanlah kerja biasa. Padahal kerja yang dia buat tu kerja halal je. Okey je dia nak bagi tahu yang aku kerja sekian kan. Okey, balik pada topik kita. So, company saya ni dia adalah sebuah company yang besar. Dia ada dia punya own lagu. Dia ada lagu yang kita kena nyanyikan sebulan sekali macam tu. Saya dah tak ingat secara full, tapi ringkasan dia macam Matseda Hokori Yosono na warera no sudoi. Maksud dia macam Matseda nama company tu. Ini adalah tempat aku bekerja dengan proud, dengan pride, dengan bangganya. Something like that lah. Kena nyanyi sebulan sekali macam lagu Doraemon kan, dengan balik kan, Matseda Hokori Yosono na warera no sudoi kan. So dia ada lagu dia and kena pakai badge. And badge tu kita kena pakai waktu kerja ataupun waktu on the way pergi kerja tu. Memang wajib pakai badge tu. Bila kita habis kerja, kita kena cabut dia punya badge. Lencana tu kita kena cabut. Sebab bila mana kita pakai badge tu, kita mewakili company tu. Apa benda baik yang kita buat, kita sedang mewakili company tu untuk buat benda baik. Dan sama juga bila mana kita buat benda buruk, yang dapat image buruk tu bukan kita saja, tapi company kita juga akan dapat image yang buruk. Bila dekat Jepun ni, habis je kerja, budaya nomikai tu memang ada. Maksudnya budaya minum arak. Saya pernah terangkan sebelum ni dalam video minum arak tu. Anda boleh tonton video tu kalau anda belum tonton lagi. So dekat Jepun ni dia ada satu budaya minum arak yang menjadi kebiasaan dia. So habis je kerja, mereka akan pergi minum arak. Dan bila mabuk, mungkin something yang tak bagus akan berlaku. Kalau ketika tu dia pakai badge, dia memberi image yang negatif kepada company, dia akan diambil tindakan tata tertib. So itu sebab saya dinasihatkan untuk cabut badge tu bila mana saya dah habis kerja lah. And benda ni sebenarnya adalah perkara yang common kita boleh nampak atas muka bumi ni. Bila saya pergi ke Jepun sebagai orang Malaysia, saya sebenarnya membawa image orang Malaysia ke Jepun. Kalau saya buat benda buruk, orang akan kata, oh, orang Malaysia macam ni lah perangai dia. Padahal yang buruk tu saya seorang je. Yang lain, semua orang Malaysia yang lain okey kan. Sama juga kalau kita ni orang Islam. Bila kita buat benda baik, orang akan judge kita, oh, orang Islam baik. Tapi bila kita buat benda buruk, orang akan kata, oh, orang Islam ni lah perangai dia, teruk gila ni kan. Macam contoh kes Abu Sayyaf kan, bila mana mereka jadi teroris, so habis semua image orang Islam tu adalah teroris, something like that. So bila balik pada topik kita, bila pakai badge tu dia mewakili company. Kalau saya buat benda buruk, maka saya akan mewakili company tu untuk dijudge sebagai satu company yang teruk. And ditakdirkan Allah masa probation period tu, masa percubaan, saya hilangkan lencana tu.
Saya tak tahulah saya letak dekat mana, and ketika tu bila hilang lencana tu, saya fikir macam, oh tamatlah hidup aku dekat Jepun ni. Saya memang overthinking ketika tu. Saya fikir macam hilang lencana ni, aku kena dibuang ataupun akan dapat surat warning dari HR, something yang buruk bakal berlaku. And ketika tu saya dah blank, dah tak tahu nak buat apa. Saya fikir macam dah mati. Tapi bila saya pergi jumpa HR macam gelakkan saya. Dia cakap, kau macam mana kau boleh hilangkan benda ni? Benda kecil macam ni pun kau boleh hilangkan. Tapi dia gelak, and dia suruh saya bayar harga lencana yang baru. Which is dekat sini kita dapat belajar satu benda. Kadang-kadang ni kita manusia, kita lebih suka overthinking. Kita fikir macam bila masalah tu berlaku, dunia kita dah habis lah. Kita dah mati lah benda ni kan. Hakikatnya bila kita hadap dia, sebenarnya nothing happen lah. Mungkin kita kena marah ke, mungkin ada sedikit kerosakan ke, but apa pun selagi nyawa ada dekat tubuh badan kita ni, kita boleh hadapi masalah tu. And benda ni dia berlaku bukan masa saya hilang lencana je. Masa saya SPM pun pernah juga berlaku. Bila mana saya dapat result yang teruk, saya macam, matilah aku hari ni. Masalah ni kan, kita rasa macam masalah tu besar gila, but hakikatnya kita hidup sampai sekarang. Anda masih dengar saya membebel entah apa-apa, cuba jadi ustaz yang tak ustaz mana kan. And saya masih membebel kepada anda. Hakikatnya walaupun masalah tu pada satu ketika dahulu kita pandang besar gila, macam dunia dah nak kiamat bagai, tapi bila masa berlalu, kita masih hidup dengan girangnya dekat kehidupan kita yang sekarang lah. So jangan sesekali kita overthinking pada benda-benda macam tu lah. Ingat yang selagi nyawa ada di kandung badan ni, selagi tu ada solution atas segala masalah. Macam kita orang Islam, kita percaya Allah dia uji hamba dia yang dia sayang. Maka selagi kita ada ujian tu, selagi tu bermaksud yang kita ni disayangi oleh dia. Kita kena tengok pada sisi yang positif. Ada satu hadis tak silap saya, dia kata uniknya ataupun ajaibnya perihal orang mukmin ni, Nabi sebut betapa uniknya ataupun ajaibnya perihal orang mukmin ni, bila mana benda bagus yang berlaku, dia pun bergembira, dan bila mana benda buruk pun berlaku, dia pun bergembira atas benda buruk tu yang berlaku tu. Sebab dia tahu yang Allah ada di sisi dia. Saya tak ingat hadis penuh dia macam mana, anda boleh cek balik lah. Tapi menarik, hadis tu kalau kita tengok, orang mukmin ni, orang yang beriman, dia bukan Muslim. Nabi tak sebut Muslim, tapi Nabi sebut mukmin. Memang tuju kepada orang-orang yang bertakwa. Apa benda yang berlaku dalam hidup dia, dia sentiasa tengok pada sisi yang positif. Dia sentiasa tengok pada benda-benda yang menggembirakan. Itu yang kita kena belajar dari hadis Nabi itulah. So, itu pengalaman saya hilang bash. Jadi, kalau kita rangkulkan balik video ni, yang pertama, kita kena tahu kalau kita Islam ataupun kalau kita orang Malaysia, hakikatnya kita adalah duta kepada di mana kita berada tu. Kalau kita orang Malaysia, maka kita duta Malaysia dekat Jepun, kita duta Malaysia dekat online, dekat internet kan. Macam orang pun tahu, Onion Army, tentera bawang Malaysia adalah satu tentera yang menakutkan, dia mewakili Malaysia kan. Kalau teruk perangai itu, maka satu Malaysia akan dapat image yang negatif. Sama juga dengan Islam dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita ni overthinking terhadap satu-satu masalah tu. Walhal masalah tu betul besar, saya tak nafikan, tapi hakikatnya kalau kita boleh go through masalah tu, and sekarang kita masih hidup dengan gembiranya. Dan yang ketiga, kita kena tengok semua benda dari sudut positif lah. Kalau kita tengok dari sudut negatif, memang hancur semua benda. Even kalau kita buat satu bisnes kita gagal, kalau kita tengok pada kegagalan tu, maka kita akan jadi orang yang gagal. Tapi kalau kita tengok kegagalan tu dan kita cari apa benda positif yang kita boleh dapat dari kegagalan tu, InsyaAllah kita akan jadi orang yang berjaya lah. Kita boleh baiki kita punya kegagalan tu, cipta satu kejayaan yang lagi besar. So, itu saja untuk video kali ni. Kalau anda rasa video ni bermanfaat, saya tak pasti bermanfaat ke tak, anda boleh share kepada kawan-kawan anda yang lain. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.